warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita zikir sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang dan dengan Engkaulah kami hidup dan dengan Engkaulah kami mati dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang pertama sekali yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin serta jawatan kuasa. Juga yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi untuk kita bertemu bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah As-Sajdah. Hari ini insya-Allah kita akan lihat ayat yang ke-27. 27 Minggu lepas ayat 26. Baik, kita baca sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Jadi minggu lepas kita bincangkan kalimah awalam, ingat tak? Bila kita kata awalam, apa dia kat situ? Pertama sekali, apa maksud a? Adakah? A tu soalan kan? Lepas tu waw dan sambung, harfu ataf. Jadi awalam, awalam yarau. Jadi dekat sini ada apa kita sebut? Sebab ini penghubung, waw ni harfu ataf. Jadi dia menghubungkan, menggabungkan dua statement. Jadi dari satu statement dekat sini, kemudian dan statement yang seterusnya lah. So dekat sini Allah suruh kita buat apa? Kita berfikir soalan yang pertama tu. Betul tak? Minggu lepas ingat tak?
Bila kita jumpa awalam, adakah apa? Tanya dulu diri kita. Setelah kita melalui ayat-ayat yang Allah ceritakan tentang azab Allah, kemudian pada minggu lepas Allah cerita tentang bagaimana orang-orang Arab Quraisy ini menjadi kebiasaan mereka melalui beberapa negeri. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka mendapati, mereka melihat sendiri tempat-tempat Allah binasakan kaum terdahulu. Jadi apakah, kita kata apa? Apakah masih tidak mahu mengambil pengajaran? Kan? Kalau tanya orang Quraisy, apakah mereka masih lagi tidak nampak? Apakah mereka masih lagi lalai? Tu soalan yang dekat yang saya buat tanda soal tu. Setelah diterangkan tentang azab syurga, tentang azab neraka, tentang nikmat syurga bagi orang yang beriman, kemudian Allah ingatkan mereka, tidak cukupkah pengajaran buat mereka bila mereka melihat tempat-tempat yang Allah azab orang-orang terdahulu yang mereka pun tahu kenapa mereka diazab. Orang-orang terdahulu diazab kerana mereka menderhakai Allah. Mereka sendiri melihat yang tidak jauh daripada kehidupan mereka, kurang 50 tahun daripada kehidupan mereka, di mana Abrahah dihancurkan oleh Allah kerana cuba untuk meruntuhkan rumah Allah. Jadi mereka bukankah setelah melihat segalanya, sekarang bila datang kepada mereka pemberi peringatan, remindkan balik mereka. Sebab kita kena lihat sejarah orang Quraisy ini, mereka ialah kaum yang Allah kata apa di permulaan surah As-Sajdah? Apa sifat mereka? Kaum yang, cuba tengok dekat mana jawapan dia tu. Apa ciri-ciri orang Quraisy yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah? Cuba tengok ayat yang ketiga Allah sebut apa? Cuba cari jawapan dia. Tengok balik ayat yang ketiga. Dah jumpa jawapan? Kaum yang bagaimana Allah kata tentang orang Quraisy? Baca dulu keseluruhan ayat yang ketiga tu. Allah sebut apa? Am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika. Jadi Allah kata apa dia? Supaya engkau wahai Muhammad memberi ancaman, memberi peringatan kepada suatu kaum yang tidak diberi peringatan pun sebelum ini, yang tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Jadi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, mereka tidak ada Nabi di situ. Mereka telah terputus pemberi peringatan. Apa kesan kepada kaum yang tidak diberi peringatan? Apa kesan dia? Menjadi satu kaum yang rosak. Rosak dari segi apa? Yang paling besar sekali ialah akidah. Akidah mereka, ilmu yang sebenarnya, iaitu apa dia? Ilmu tentang hari kiamat, mereka telah rosak. Sebab tu kesan dia apa dia? Bila datang kepada mereka tentang untuk beriman kepada hari kebangkitan, mereka menolaknya. Sebahagiannya mereka menolak. Kerana apa? Sudah telah lama mereka hidup dalam keadaan tidak diberi peringatan. Sudah terbiasa dengan kehidupan yang dunia ini adalah segala-galanya. Sudah terbiasa dengan kehidupan materialism. Betul tak? Apa dia faham materialis ni? Faham kebendaan. Apa maksud faham kebendaan? Dia kena benda yang dia nampak baru dia percaya. Yang tak nampak dia tak percaya. Sebab tu kita sebut materialis ini bukan nak cerita tentang seorang wanita ataupun perempuan yang gila harta. Materialism termasuklah komunis. Mereka tak percaya tentang hari kiamat walaupun mereka hidup macam mana sistem komunis. Adakah mereka nakkan kekayaan bagi mereka punya prinsip? Tidak. Komunis nak macam mana? Sama rata. Biar bagi kepada orang biasa pun dapat. Dari satu aspek nampak macam bagus. Tapi aspek yang sebenar mereka rosak kerana apa? Mereka tidak percayakan hari kebangkitan. Tidak ada agama. Jepun sekalipun walaupun mereka maju, adakah mereka mempercayai hari kebangkitan? Tidak. Sebab tu ayat yang ke-10, ingat tak? Ayat yang ke-10 surah As-Sajdah. Allah tunjukkan ciri-ciri mereka tu apa dia? Tidak percaya kepada hari kebangkitan.
Wa qalu, tengok balik ayat 10. A idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka kata, apabila kami telah lenyap dimakan bumi, apakah kita semua akan dibangkitkan balik menjadi kejadian yang baru? Ini suatu yang mustahil, kata mereka. Jadi Al-Quran datang nak beri balik kepada mereka petunjuk, nak sedarkan balik kepada mereka tujuan Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ini. Kita bagi analogi minggu lepas. Sekarang tahun 2022. Anak-anak muda yang zaman mereka ialah kita panggil zaman TikTok. Mudah kita sebut zaman TikTok. Zaman semuanya lebih cepat. Zamannya mereka terdedah dengan segala macam budaya. Agak-agak bila tunjuk kepada mereka tengkolok, mungkin ada yang tak kenal tengkolok tu. Bukanlah berdosa tak kenal tengkolok, tetapi ini sekurang-kurangnya pengetahuan ataupun kita tunjuk gambar Tunku Abdul Rahman, mereka tak kenal. Kau tak kenal Tunku Abdul Rahman tu, payahlah macam mana jadi rakyat Malaysia tu. Tak kenal maksud kemerdekaan. Jadi apa nak buat? Kita akan bagi peringatan balik. Sebab mereka terlupa jati diri mereka sebagai apa dia? Rakyat Malaysia kita sebut. Sekarang kita pergi lebih jauh lagi kepada manusia yang pertama diciptakan, Adam. Apa tujuan Allah ciptakan Adam? Dan daripada Adam itulah berkembang biaknya manusia yang pelbagai warna kulit dan bangsa ini. Satu sahaja tujuan Allah ciptakan Adam, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan dia. Dan matlamat dia ialah akhirat. Jadi daripada peringkat awal, manusia telah disetkan. Adam dah disetkan hal tersebut. Lalu dia ajarkan anak-anak dia. Tetapi manusia disebabkan dia rasa sayang dengan dunia ini, maka dia lebih cintakan dunia. Dia jadi apa? Materialis. Seorang yang nampak benda baru dia rasa seronok. Tapi akhirat yang tak nampak tu dah tak menjadi satu benda yang menyeronokkan kehidupan mereka. Sebab tu bila Nabi datang, Nabi ubah sebahagian sahabat Nabi tu yang beriman itu menjadi orang yang cintakan akhirat. Mereka yang sanggup mati untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah nanti. Sebab tu mereka sanggup berjihad di jalan Allah. Kerana kematian itulah yang akan mendatangkan mereka kepada siapa? Pencipta dia. Tapi sebahagian orang-orang Quraisy tidak mahu beriman dengan hal tersebut. Maka perlu diberikan kepada mereka peringatan. Sebab itulah surah Sajadah ini nak beri peringatan. Kita bagi tahu apa dia? Sebab kita dah nak ujung-ujung ni. Dia kena apa balik? Murojaah balik surah Sajadah supaya kita nampak, makin nampak ayat ini. Saya tanya balik, surah As-Sajadah ni surah Makkiyah ke Madaniyah? Quran ada dua jenis surah, Makkiyah dengan Madaniyah. Sajadah Makkiyah ke Madaniyah? Apa jawapan dia? Makkiyah. Surah Makkiyah ini turun sebelum Nabi berhijrah. Apa tema utama surah-surah Makkiyah? Tauhidullah. Ataupun lebih luas lagi kita sebut ialah akidah Islamiyah. Tauhid itu sebahagian daripada akidah. Akidah itu daripada i'tiqad kita ni, kepercayaan kita. Antaranya beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Yang kedua apa dia? Beriman kepada hari kiamat. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah, orang-orang munafik sebut dua je. Wa minan nasi may yaqulu, betul apa? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dua tu disebut. Orang-orang munafik berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari kemudian. Tu dua paling besar sekali sebenarnya tentang iman. Pertama beriman kepada Allah, yang kedua apa dia? Beriman tentang hari kemudian. Hari kemudian ni siapa yang pernah sampai? Tidak ada. Jadi siapa yang cerita, memang betul-betul dia pun tak pernah sampai. Boleh tak kita percaya? Kita ceritalah sembang, tak pernah sampai pun. Orang akan muskil tak? Sebab tu Quran datang nak bagi mereka petunjuk supaya mereka beriman. Jadi macam mana cara nak jadikan manusia beriman? Salah satunya ialah dengan melihat alam. Ni alam ini. Ini ayat hari ini, cuba tengok ayat hari ini apa Allah cerita. Kalau kamu dah lihat ayat sebelum ni, kamu dah lihat bagaimana Allah binasakan kaum terdahulu. Nah sekarang Allah nak ajar, Allah nak bagi petunjuk, Allah nak bagi peringatan
kepada satu kaum yang tak diberi peringatan tentang alam ini, supaya mereka ingat balik tentang hari kiamat yang mereka telah lupakan sekian lama. Macam kehidupan kita ni, bayangkan kalau kita belajar di sekolah, di peringkat sekolah kita belajar pelbagai ilmu, tetapi pada masa yang sama kita mengabaikan Al-Quran. Maksudnya kita boleh jadi termasuk orang yang sudah lama tidak diberi peringatan. Nak ubah tu bukan satu benda yang mudah. Tetapi kita jangan lupa, kita ini siapa yang ciptakan? Allah. Termasuk tak hati kita tu Allah yang ciptakan? Dan hati kita itu namanya qalbun, sesuatu yang boleh berbolak-balik. Kalau dulu dia sangat ingkar, boleh tak dia menjadi seorang yang sangat patuh? Oh, boleh sahaja. Cuma tinggal apa? Bagi peringatan je. Tapi kalau satu kehidupan, satu sistem yang tidak ada disampaikan ilmu yang memberi peringatan, rosaklah. Itulah jadi pada kaum Quraisy terdahulu. Jadi salah satu cara nak bagi peringatan apa dia? Dengan mengingatkan mereka tentang alam ini siapa yang punya. Tengok apa Allah sebut dalam ayat 27. Jadi Allah kata, awalam yarau, adakah manusia masih lalai? Itu soalan tadilah. Adakah manusia masih lalai tentang apa yang diperingatkan kepada mereka? Dan baru sambung, dan. Tengok balik ayat 27 kita ya, ayat 27 hari ini. Lam maksudnya apa? Lam, tidak. Yarau, mereka melihat. Dan tidakkah mereka melihat? Anna, apa maksud anna? Anna nasuku. Apa maksud anna nasuku? Kata kunci itu penting ni. Ada satu kata kunci yang sangat penting, iaitu perkataan kami. Allah kata bahawasanya kami nasuku. Apa nasuku? Kami mengirim. Kami mengirim al-ma'a, akan air. Maksudnya air apa kat sini? Dua air lah. Daripada langit, air hujan. Kalau di darat ni, air sungai yang mengalir itu. Paling besar sekali dah tentulah air hujan. Ilal ardi, ke bumi, ke tanah ini. Jadi Allah kata apa dia? Kami yang turunkan. Ilmu apa kalau zaman kita hari ni? Saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan sekalian, ibu-ibu ayah sekalian. Ilmu apa yang hari ni kita belajar tentang hujan, tentang sains tentang atmosfera ni lah, yang turunkan hujan tu, tentang apa? Kaji cuaca tu. Siapa yang keluarkan dia punya, sekarang ni kita lebih terdedah, meteorologi kan? Betul kan eja saya ni? Betul tak? Meteorologi. Betul? Betul okey. Kita ada Met ke Malaysia kan? Met Malaysia. So dia yang mengeluarkan apa dia hari ni? Semalam ke 2 hari lepas, Met keluarkan beritahu hujan lebat yang berterusan di Terengganu dah habis. So macam mana mereka boleh keluarkan? Ilmu kan? Maksudnya manusia hebat tak? Dia boleh meramal. Bukan ini boleh ramal ni, ini bukan ilmu tilik. Ini ilmu sains yang boleh nampak. Tengok awan bergerak daripada Filipina, macam mana angin dia panas dan sebagainya. Kita dapat pastikan bahawa nanti 2 hari lagi berlakunya hujan yang sangat lebat. Walaupun dalam Quran tak ceritalah tentang ni, tapi kita pergi kepada zaman kita hari ini. Cerita tentang air hujan turun dari langit itu, antara ilmu yang ada kaitan dengan kita punya kehidupan hari ini disebut sebagai meteorologi. Dalam Quran, okey, kita tanda muka surat ini. Dalam Quran kita buka dalam surah Al-Ghashiyah contohnya. Surah 88. Tanda muka surat ni. Surah 88. Ayat yang ke-17.
Ayat yang ke-17, muka surat 592. Ini soalan-soalan yang Allah tanya kepada orang-orang Quraisy. Macam tadi cerita tentang apa dia? Hujan turun. Adakah orang Quraisy tak melihat hujan turun? Mereka lihat kan? Adakah mereka kata hujan yang turun itu mereka sendiri yang turunkan? Tak. Orang Quraisy tahu yang turunkan hujan itu siapa? Allah. Begitu juga dengan soalan ini. Tengok ayat yang ke-17 ini. Allah kata apa dia? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ni bayangkan Allah tanya kepada orang Quraisy. Belum zaman sains dan teknologi lagi. Allah tanya mereka apa dia? Apakah tidak mereka memerhatikan kepada ibil? Apa ibil? Unta. Unta ni kira raksasa lah. Binatang besar di padang pasir. Yang mereka akui kehebatan unta. Macam kita pakai kereta Ferrari, orang nampak hebat tak Ferrari tu? Hebat lah. Bila kita nampak hebat, kita akan kata apa dia? Macam manalah orang Ferrari ni boleh cipta benda ni Kereta laju berdesup. Dia tol je, dia tekan dekat duta tu, vroom, naik bukit tu cepat naik. Kalau Saga ke, kan? Kan lambat tu tapi sampai juga. Cuma lambat sebab teknologinya hebat. Jadi bayangkan ini unta lah, lebih kurang begitulah. Unta untuk zaman mereka. Mereka tahu unta ni binatang, kalau buat kedai pun tak boleh macam unta. Unta boleh bawa barang yang besar. Lepas tu tak payah minum berhari-hari. Kalau isi minyak tank full tu sekali cukup. Lepas tu mereka boleh meredah apa dia? Padang pasir. Mereka boleh ingat jalan. Macam mana nak ingat jalan? Masa pergi bukit macam ni, masa balik hilang bukit tu. Tapi mereka boleh balik tanpa sesat. Hebat tak? Dia ada Waze apa dia pakai tu? Dia punya apa GPS apa dia pakai tu? Bila dia update, kena update tu GPS kat kereta kita. Tak update tak sampai kita nak pergi jalan kat duta semua dah tukar-tukar dah. Pakai lagi GPS tahun 2020 tak sama dengan GPS 2022 tak kena update. Tapi unta tadi jalan dalam keadaan bukit tu besar ni, nanti datang ribut hilang kan bukit tu. Tapi mereka tahu nak balik ikut mana jalan. Macam mana mereka boleh jalan begitu? Jadi Allah tanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke? Mereka tak tengok ke kepada unta bagaimana ia diciptakan? Jadi hari ini manusia boleh kaji tentang unta, apa yang ada pada sel darah unta, apa yang ada pada bonggol unta tu. Masa kecil kita kata dalam bonggol unta tu ada apa? Ada air. Rupanya ada apa? Bukan air tu. Kalau cocok tu tak keluar air tu, ada lemak. Rupanya lemak itulah yang menjadi tenaga kepada unta bila dia berada di tengah panas. Macam kita tak makan 2-3 hari boleh hidup tak? Sebab apa boleh hidup? Sebab bukan sebab ada air tu, memang ada. Sebab ada lemak. Lemak tu boleh tukar jadi apa? Tenaga. Oh, unta punya lemak tu banyak Allah simpan kat situ supaya dia boleh bertenaga. So hari ni ilmu apa ni? Kaji tentang kehidupan. Kalau hari ni kita sebut biologi. Zaman ni tak sebutlah, zaman kita lagi canggih. Sampai ada satu ilmu yang kaji namanya ilmu biologi. Lepas tu Allah kata apa pula? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tengok ayat seterusnya. Dan mereka tak lihat ke langit bagaimana ia ditinggikan. Hari ini manusia kaji tak tentang langit, tentang bintang-bintang? Tadi kita sebut ilmu apa? Meteorologi. Apa lagi ilmu yang tinggi sikit daripada meteorologi? Astronomi. Manusia ada ilmu-ilmu ni. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Cuba tengok apa terjemahan dia. Dan mereka tidak melihat ke gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Kalau kita kaji tentang gunung, kaji tentang tanah, landslide apa semua tu, siapa yang akan kaji? Ilmu apa?
Ha? Geologi. Ini zaman kita. Zaman dulu tak sebutlah istilah ni, tapi benda yang sama tak? Maksudnya canggih tak manusia? Hebat tak? Hebat. Tetapi apabila manusia tinggalkan Quran, nanti dia kehilangan ini. Apa dia? Kami itu siapa? Siapa yang cipta langit tadi tu? Siapa yang turunkan hujan tadi tu? Yang itu bila manusia tinggalkan Quran, dia kehilangan siapa yang cipta, siapa yang tinggikan, siapa yang turunkan. Macam dulu kita tengok surah 22 ayat 5. Tengok surah 22 ayat 5. Ke surat 332. 332. Ke surat 332. Surah 22 ayat 5 ke surat 332. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, jumpa dah? Allah sebutkan ya ayyuhan nas.